Okay, so cikgu tukar view cikgu menjadi disebabkan ada Batrisha saja. Kita duduk berdua macam ni Yalah. Nanti last-last nanti kita tengok. Lupa. Kali ni just fokus kat cikgu. Tering. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi like sikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina himmataka wanshur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin amin. Macam tajwid kecerahan. Lah. Cikgu just nak share screen. Cikgu akan menggunakan whiteboard cikgu hari ni. Can. Sebelum tu cikgu tutup dulu. Tutup dulu. Okay, besar. Okay, hari ni walaupun kita ada Batrisha je. Batrisha kalau mengantuk tak apa. It's okay. Cikgu just ni nota sebagai siapa yang nak tengok lah nanti. Okay. So, mari kita. Okay. Hari ni cikgu nak buat tentang tajuk pelarasan. Okay. Pelarasan yang pertama. Walaupun cikgu ulang banyak kali benda ni. Okay. Tetapi cikgu harap dia siapa yang tengok revise ni dapat kira dengan baik lah. Okay. Memang cikgu akan ulang sampailah kamu periksa. Okay. Sampai kamu periksa ke sampai bila-bila lah. Okay. Cikgu akan ulang dia. Okay. Pelarasan yang selalu kita nampak susut nilai. Okay. Nampak macam alah senangnya. Okay. Susut nilai. Walaupun senang saja, tapi benda ni yang kita akan tekankan. Okay. Susut nilai. Lepas tu kita ada apa? Cikgu gabungkan sekali. Tapi hari ni kita susut nilai je lah. Okay. Susut nilai dulu. Nanti pelarasan yang lain kita gabung lagi. Satu persatu. So susut nilai kita ada beberapa. Okay. Kita ada beberapa formula kat bawah dia. Okay. Ni kepala dia. Okay. Tak tengah lah Kepala dia. Susut nilai. So antaranya. Okay, antaranya kita ada, kita tukar sikit color dia. Maybe color hitam. Okay. Susut nilai yang pertama kita ada formula. Okay. Formula yang kita gunakan. Tiga lah. Cikgu boleh kata 3. Okay, formula yang pertama. Susut nilai guna kaedah garis lurus. Okay, garis lurus. Ataupun dia ada nama lain lagi. Okay, siapa yang first time tengok video ni. Okay. Cikgu ditemani oleh Batrisha. Kalau Batrisha tidur, tak apa, it's okay. So, kaedah garis lurus, kita ada kaedah atas kos, nama lain dia. Okay, kita ada atas kos ataupun ni je lah 2 item je. Apa lagi kalau dia boleh? Ni je. Okay, so ni kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama ni cikgu akan birukan dia lah. Okay, birukan dia dan tebalkan dia sikit. Okay, so kaedah garis lurus ataupun atas kos. So dia satu formula dia. Okay, formula dia walaupun macam alah cikgu senang. Okay, dia sebenarnya peratus. Untuk pelajar-pelajar form 5 cikgu selalunya dia kata benda ni macam senang. Tapi waktu sekarang, okay, kalau boleh, kalau ada anak cikgu yang tengok video ni, kita revise balik. Okay, peratus darab dengan harga kos. Yang ini yang selalu orang tersilap. Apa ni? Adiana. Kakak cikgu menyebut. Okay, peratus susut nilai. Kalau cikgu nak tekankan peratus susut nilai. Sebab nanti kan masih kata cikgu
mana-mana peratus je ke? Tak. Peratus yang susut nilai yang diberi dalam soalan. So, cikgu tambah kat sini. Diberi dalam soalan. Nak buat dia punya ni je. Okey. Diberi dalam soalan. Nah, ini kita kupas satu persatu. Walaupun nampak macam leceh, tapi mana tahu benda ni kamu akan ingat sampai bila-bila. Kan? Oh, dia tak boleh jadi macam tu ya. Yang ni cikgu tukarkan dia jadi macam merah sikit lah. Diberi dalam soalan di maklumat tambahan. Diberi soalan ataupun cikgu buat empty lah. Maklumat tambahan So benda ni diberi dalam maklumat tambahan. Dia tak akan cari kat tempat lain. Lepas tu kalau yang harga kos ni. Okay, yang harga kos. Yang harga kos. Okay. Oh, dia tak boleh. Oh, cikgu boleh buat macam ni kot. Harga kos. Ini comel sikit. Redo. So, harga kos datang mana? Dalam imbangan duga. Oh, panjang pula. Dan sikit. Dia akan jadi di imbangan duga. Cikgu kupas satu persatu lah. Mana tahu ada yang menggunakan ni. Harga kos dalam imbangan duga. Kan cikgu buat short form lagi. Imbangan duga. So, mana nak cari dia dekat sini. Okay, peratus susut nilai cari dalam maklumat tambahan. Dengan harga kos kita cari dalam imbangan duga. So, kita kupas dulu satu topik ni dahulu. Ni. Oh, dia boleh tambah lagi satu. Sekejap, cikgu ni. Boleh jadi macam tu. Okay, tak apa. Okay, ni formula yang pertama, pelajaran yang pertama, kaedah garis lurus formula dia atau nama lain dia atas kos. So, peratus susut nilai dia akan cari di dalam maklumat tambahan dan dia punya harga kos akan cari dalam imbangan duga. So, kita ambil satu contoh. Okay. Jom kita buat satu contoh dia. Contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama. Kalau harga kos, okay. Contoh cikgu nak bagi soalan apa kenderaan lah. Okay, contoh yang pertama ni. Oh, dia macam tak boleh ni. Yalah, kita bagi contoh kat sebelah. Duduk. Okay, ni dia punya formula yang pertama lah. Contoh dia. Boleh cikgu contoh kat sini? Boleh. Tiba-tiba kalau whiteboard ni. Okay, contoh pertama. Kalau, yang ni bukan dalam imbangan duga tapi dia dah bagi cikgu buat. Andai kata dia ada kenderaan. Kenderaan 10,000. Dengan susut. Cikgu tu buat susut nilai terkumpul. Contoh pertama yang senang dulu lah. 10,000. 10,000. Ni umpama dari imbangan duga. Dan lagi satu, maklumat tambahan dia. Dia akan jumpa benda cara yang sama juga. Tak kisahlah nombor berapa maklumat tambahan. Dia akan kata susut nilai. Berkadaran ataupun susut nilai dikira dalam setahun. Dikira dalam, salah. Susut nilai ni lah pendek je lah. 10% atas kos. Kadang-kadang dia bagi panjang juga ayat dia. Tapi kadang-kadang tak. So kalau pendek macam ni, better lah. Okay, maklumat tambahan susut ni. Susut nilai. So macam mana nak kira? Hanya darabkan sahaja. So dia ada dua kesan. Okay, dia ada dua kesan. Kesan yang pertama, cara penyelesaian ni, cikgu ke tepi sikit. Penyelesaian. Semua merah ke cikgu? Maklum kan cikgu kamu baru belajar. Belajar nak membuat colorful. Menggunakan Jamboard ni. Okay, penyelesaian ni mesti ada dua. Satu, kamu kena kira susut nilai. Okay. Satu, kamu kena kira susut nilai. So, susut nilai yang pertama. Okay, kesan yang pertama, susut nilai. So, jadi dia macam mana? Peratus tu yang diberi 10% darab dengan nilai yang dibagi RM. Cikgu letak RM lah. Cikgu tahu anak murid cikgu pun tak rajin nak buat RM. Sebab hari tu pernah mereka dapat soalan yang sama. So kalau macam ni buang satu sifar je lah. Kira cepat. Kamu pun belajar maths kan? Siapa yang belajar NMAT advance lagi lah.
So potong je satu sifar, dia akan jadi RM 1000. So ini kesan yang pertama. Boleh tak cikgu buat dia jadi kotakkan dia. Jadi tak kotakkan dia. Jadi kotakkan dia. So ini kesan yang pertama. Dan kesan ni pendek je. Okay. Kesan ni dia macam gitu saja. Sekejap. Kita undur sekejap. Okay. Kita buat warna merah. So ini kesan yang pertama. Kesan yang kedua mestilah dekat susut nilai terkumpul. Ya Allah tak main pula. Tapi pendek je kat bawah ni. Okay. Susut nilai terkumpul. Saja cikgu asingkan. Okay. Supaya yang siapa tengok video ni nampaklah sikit. So nilai dia sama juga. 1000. Nama dia berbeza tapi nilai dia sama. Kenapa? Contoh pertama ni cikgu bagi dia ada satu nilai je. Keimbangan dua. Tak ada pun susut nilai terkumpul. So kita boleh assume ataupun kita boleh anggarkan dia langsung tak ada susut nilai terkumpul yang lama. Okay, dia langsung tak ada susut nilai terkumpul yang lama. So ni yang contoh pertama. Jom kita try buat. Sekejap bagi cikgu. Oh, dia macam-macam ni pula. Oh, macam ke bawah pula cikgu punya yang ni. Biasalah cikgu baru membelajar Jamboard. Bagi cikgu screenshot dahulu. Nampak ke kat bawah ni? Muka cikgu atas sangat. Okay, bolehlah nampak 1000-1000. Cikgu print screen dahulu. Supaya yang lain boleh tengok. Aku boleh save. Oh, cikgu boleh save je dah. Okay. Barulah jadi macam ni. Okay, muka surat yang kedua. Itu contoh pertama Oh, dia tak boleh gerak pula. Kat atas. Muka cikgu pun kat atas. Okay, siapa yang baru masuk? Ini je kita ada. Just cikgu nak bagi tahu tentang susut nilai. Yuk, siapa tu? Okay. Ya, cikgu. Siapa ni? Amirul ke? Nafis. Nafis. Rajin tak tidur malam ni? Okay. Kita buat daripada contoh pertama tadi. Kita buat soalan pertama dia. Kita try. Okay. Cikgu bagi lain pula lah aset dia. Alatan pejabat. Okay. Alatan pejabat dalam imbangan juga. Cikgu bagi nilai dia RM 25,000. Contoh. Okay. 25,000. Dan kita ada juga dia punya maklumat tambahan kat bawah. Walaupun ni macam awal sikit untuk Nafis. Dah belajar dah. Okay, maklumat tambahan. Maklumat tambahan dia kita guna formula yang sama. Okay, hari ni memang cikgu akan mengulang benda yang sama je. Okay, maklumat tambahan dia. Apa nak kita buat? Contoh, susut nilai 5% atas pula. Mengikut garis lurus. Sama juga tapi cikgu tukar nama sahaja. Okey, cikgu tukar nama saja. Kalau tadi atas kos, cikgu tahu darab ni. Tapi sekarang cikgu buat dia garis lurus saja. Maklumat yang ada pasal alatan pejabat ada satu je. Yang ini saja dan imbangan juga. So, penyelesaian dia. Jom kita buat penyelesaian dia. Cikgu tu ubah warna hitam sikit. Penyelesaian. Kita balik je punya ni. Dah. Penyelesaian dia. Sebabkan benda ni cikgu record dengan ni. So siapa yang ada dalam ni kalau tiba-tiba tidur tak apa ya. Saja kita nak buat video sebagai ulang kaji. So penyelesaian pertama dia mesti ada dua kesan. Okay, mesti. So soalan contoh pertama dengan soalan satu ni adalah benda yang tak ada susut nilai terkumpul. Tak ada. T tu tak ada. Terkumpul tu tak ada. So, cara dia yang pertama kita kira susut nilai dulu. Susut nilai sama dengan, cikgu suka buat ke bawah. Susut nilai sama dengan 5% darab dengan RM25,000. Jom darabkan. Dapat berapa? Kalau tadi boleh potong sifar je. Kali ni kita tak boleh potong sifar lah. Boleh. Tapi ada yang jawab dalam chat ke? Sekejap. Tiba chat ni baru muncul. Bentar.
So, ting. 1250. Kita ada berapa orang ni? Lajunya tarik baru nak balas. Terakhir dia kena buka mic. So 1250. Jom Kat kita sini ada 3 termasuk cikgu. 3 lah ni. Maybe semua tertidur hari ni. Tak apa, kita buat je rakaman. Rumah saya bising. Malam bising lagi. Semua ni ul. Okay, so kesan pertama 1250. Okay, selalu cikgu akan kata kat anak murid cikgu, kita akan letak dia siap-siap dekat mana. Okay. Mak merah pula, tak apa lah. Letak kat belanja burung hantu juga. Cikgu pun burung hantu juga, tapi kadang-kadang tak jadi burung hantu jugalah. Terus tidur. Burung hantu tu sebab apa? Tengok movie. Itu je lah cikgu punya fun. Cewa. Okay, susun nilai terkumpul. Sebabkan dia tak ada nilai yang awal. Okay, maksudnya tak ada pun dia punya, kita panggil yang lama. Susun nilai terkumpul. So nilai dia sama juga. RM 1250. Okay, sama juga. Dia warna merah kan. Warna purple sekejap. Oh tak boleh, tak nampak. Warna hitam balik. Biru je. Okay, ni penyelesaian dia. So, sama juga. Kalau dia ada bagi alatan pejabat tapi dalam imbangan duga. Benda ni daripada imbangan duga. Ni daripada imbangan duga. Kalau tak ada. Kalau tak ada. Kalau tiada. Kalai pula. Kalau tiada. Kalai tu nama kawan cikgu. Kalau tiada dalam imbangan duga. Ada kawan kamu nama Kalai juga. Okay, kalau tiada dalam imbangan duga. Ini situasinya. Susun nilai terkumpul tak ada. Kalai apa tak nama kawan cikgu. Kalai Surian ke apa. Terjadi. Tak tahulah apa khabar dia sekarang. Kawan lah kawan. Okay, benda ni. So dia ada alatan pejabat dia. Single and mingle seorang-seorang. Yang lain tak ada alatan pejabat. Tak ada susun nilai alatan pejabat. Susun nilai terkumpul semua tak ada. So soalan dia. Nama ada alatan pejabat dalam imbangan duga. Maklumat tambahan ada. Kira terus. So ni yang pertama. Tambah lagi. Kita guna folder yang lain. Whiteboard. Cikgu baru nak belajar dengan whiteboard ni. Cikgu belajar bahasa Cina. Hari tu macam guna whiteboard. Okay, jom. So yang ni simple and biasa. So kita naik satu level. Okay, contoh yang kedua. Sebabkan cikgu dah buka cikgu punya ni kan. Okay, jom. Yang ni kamu nampak je kan? Ke tak nampak? Ni tak kat bawah. Tak kat bawah lah best. So dia hilang kat bawah je. Soalan yang kedua daripada soalan kedua. Dia jadi mana ni? Oh, dia boleh bolehkan lah. Kedua. Okay, soalan kedua kita try imbangan duga juga. Tapi sekarang dalam imbangan duga kita ada yang kita panggil susun nilai terkumpul. Okay. So kita guna benda yang cikgu suka sekarang. Cikgu suka apa? Lengkapan lah. Lengkapan. Dia ada nilai. Kalau dia tak bagi dalam imbangan duga pun, dia bagi dalam bentuk maklumat je pun sama je. Kita ambil yang senang-senang lah. 10,000 sekali. Ambil nilai-nilai sama je. Lepas tu kita ada susun nilai terkumpul. Kenderaan. Ni level yang kedua lah. Level kedua ni pun ada selalu juga orang buat silap. So harap siapa yang selalu buat silap kat sini tak ada hasil lagi. Okay. So dia dah ada bagi susun nilai terkumpul kenderaan RM1000 pula kali ni. RM1000. Okay, dia bentuk macam ni. Kena letak RM, kalau tidak nanti ada orang tersal. Okay, maklumat tambahan dia. Maklumat tambahan. Tebulkan lah. Maklumat tambahan. Saya seorang je ke form 4? Maybe. Kau seorang je form 4. Tak apa Nafi. Alang-alang hidup kasam kan.
Mana tahu nanti account dapat selalu A je. A plus lah, A plus. So maklumat tambahan dia yang pertama, cikgu kata tukar balik. Sekejap dia jadi ni. So, kita kena pantas yang guna benda ni. Kamu pun tengah-tengah macam tak ada buat apa-apa, boleh lah belajar. So maklumat tambahan yang pertama, susun nilai menggunakan kaedah di form 5. Kaedah guys, berkenalan lah. Dua-dua kita semua ni semua burung hantu lah. Jadi dah macam Cikgu Faiz burung hantu. Cik, baik pula si Nafis ni. Dia ada kembar. Kembar tak seibu tak sebapa. Okay, perkenalan lah. Itulah. Yang jadi burung hantu ni kita-kita je. Okay, kaedah garis lurus. Cikgu guna 10% juga. Okay. Menggunakan kaedah lurus dengan peratus 10%. Okay, ni yang sama kan? Sama je macam tadi. Okay, sama je. Hanya dia ada susut nilai terkumpul. So, jom kita tengok penyelesaian dia. Penyelesaian dia yang pertama. Jadi pula. Okay. Penyelesaian. Oh, penyelesaian pula. Sorry. Penyelesaian. Malam ni kita ditemani oleh 2 orang ni. Satu form 4, satu wakil form 5. Hey. Itulah. Jadi video rujukan kamu. Okay, penyelesaian dia yang pertama. Ada diberi harga kos. Ni harga kos Walaupun dia tak cakap harga kos. Susut nilai terkumpul kenderaan 1,000. Dan dia suruh guna kaedah garis lurus dengan peratus 10%. Ni macam maripah sikit lah. Tapi macam itulah. Dia nak tahu 10%. So penyelesaian dia. Okay, penyelesaian dia pun sama. Kita kena kira susut nilai juga. Okay, susut nilai dia berapa. Kita kira. Berapa susut nilai dia? Sama juga ambil nilai 10% darab dengan RM 10,000. So dapat 1,000. Okay, ni simple kan? Simple. Dan lagi satu, dia punya, tak keluar pula. Biarlah dia slide situ. Macam kita tarik. Lagi satu susut nilai terkumpul kenderaan. Hari ni kita bedah satu persatu soalan macam ni. So, berapa susut nilai terkumpul kenderaan dia? Jadi berapa? Yang lama 1,000 dan imbangan 2 tambah dengan yang baru. Konsep dia sama juga. Mesti tambah. Dapatlah 2,000. So, yang ini. Kita buat dia punya ni. Kita guna ini. Okay, yang ini. Akan letak dekat. Oh, tak jadi pula warna merah. Lah. Tak jadi. Kenapa stamp cikgu tak jadi warna merah? Apa-apalah. So, yang ni akan letak dekat belanja. Cikgu buat siap-siap belanja. So, yang ini pula. Mesti letak dekat. Oh, tak jadi. Kenapa kenderaan mencampur? Kenderaan. Oh, ya Allah. Patutlah cikgu salah nama. Patutlah semua macam pelik. Ni. Lengkapan ni. Lengkapan. Cik fikir kenderaan je kot. Cikgu ni. Lengkapan. Ya Allah. Selamat mention. Kalau tidak, habis rosak video kita hari ni. Ni semua lengkapan Lengkapan. Cikgu ambil satu nilai je. Lengkapan. So, yang ni belanja. Yang ini pula
Aset bukan semasa. Pergi duduk dekat mana? Lengkapan. Cikgu kamu typo teruk betul daripada itu. Tak ada campur Mana boleh lengkapan kena benda lain. Soalan kali ni cikgu tentang lengkapan. Lengkapan je. Sekejap lagi baru level yang ada dua-dua. Ni bagi level yang pertama dulu. Kau tidak pelik nanti. Jangan Hafiz. Hafiz baru belajar kan. Jadi pelik pula dia. Okay, belanja dengan aset bukan semasa tu je. So yang ni, ini level yang kedua. Level pertama tadi dia ada bagi satu nilai, okay, harga kos. Lepas tu dia suruh susut nilaikan. Kali ni dia ada harga kos, dia ada susut nilai terkumpul dia dengan dia bagi lagi satu maklumat tambahan 10%. So ni level yang kedua. Level ni pun senang juga. Jom kita pergi ke level yang ketiga pula. Okay. Kita save dulu. Level ketiga cikgu akan guna satu whiteboard yang berlainan ni. Nanti cikgu hantar. InsyaAllah kalau save benda ni jadi ya. Okay, soalan yang kedua. Warna hitam. Soalan yang kedua pula. Soalan yang ketiga. Ni upgrade version. Okay, soalan ketiga. Kenderaan lah sebab cikgu minat kenderaan. Kita buat kenderaan juga. Kenderaan kita ambil besar sikit. 30,000 lah. 30,000. Lepas tu kita ada susut nilai terkumpul kenderaan juga. Kita guna nilai yang sama je. 30,000. Allah. Macam dia kena besar lagi. So yang ni cikgu ambil RM 2,000. Okay, RM 2,000. Maklumat tambahan dia. Maklumat tambahan. Kenderaan bernilai RM 10,000 baru dibeli pada pertengahan tahun. Okay. So anggap dia punya ni setahun baru dibeli pada pertengahan tahun. Tempoh perakaunan panjang sikit lah sebab tempoh perakaunan 31 Disember 2020. Contoh. Okay, kenderaan bernilai 10,000 baru dibeli pada pertengahan tahun tempoh perakaunan 31 Disember 2020. Lepas tu cikgu tambah lagi. Susut nilai berkadaran macam pelik. Susut nilai untuk kenderaan adalah 10% atas kos. Tambah lagi. Level ketiga. Tambah lagi harga kos kenderaan yang baru dibeli yang baru dibeli telah direkodkan. Okay, harga kos kenderaan yang baru dibeli telah direkodkan. Ni cikgu buat dia keluarkan isi terus lah. So yang ini krem tangan sebab dah tak tulis. Kalau ada modul je kan. Ini tulislah malam-malam ni. Sebab kita berjaga kan. Menulis lah. Kita je. Okay, dia ada harga kenderaan dari sungai terkumpul. Kenderaan ni ada 10,000 baru beli. Okay. Susut nilai kenderaan dia adalah 10% setahun. Allah, pelik pula tak ada setahun. Mesti setahun lah. Dan harga kos yang baru dibeli telah direkodkan.
So maksudnya sekarang kita nak buat penyelesaian dia. Jom kita tengok. Kita tambah satu persatu je lah. Kita buat color biru. Okey, penyelesaian dia. Penyelesaian. So, sama juga kes macam tadi. Kena ada dua. Okey. Kena ada dua juga dia punya kesan. Susut nilai dahulu. Susut nilai. Tapi susut nilai kali ni cikgu akan buat ke kanan. Okey, sebabkan dia baru beli, ada satu aset yang baru dia beli. Okey. Aset lama dia adalah bernilai 20,000. Okey, ni aset yang lama. 20,000 yang cukup setahun kita panggil. Cetak peratus dulu, darab dengan RM 20,000. Jangan sikit. Okey, ni yang cukup setahun. Macam mana dapat 20,000? Hilang pula cikgu ni. Begini. Macam mana dapat nilai ni? Okey, sebab ada ayat yang dikata ni. Macam pelik pula. Okey, dapat 20,000. Maksudnya yang lama nilai dia 20,000. Okey, yang lama nilai dia 20,000. So, kita sambung balik. Klik. Okey, tu yang lama. Yang baru. Baru beli ni 10,000 tadi tu. Okey, kita akan darabkan juga dengan 10%. 10,000. Darab dengan tempoh dia. Kan cikgu dah sebut kat sini pertengahan tahun. So maksudnya dia beli pada bulan Julai lah. Okey. Pertengahan tahun. So 6 bulan saja. Pertengahan. 6/12. Susut nilai setakat tu je sebab dia baru beli. Okey. Kalau boleh cikgu letak tarikh lah. Selalu kita tak tarikh. Kali ni cikgu tak tarikh. Jom kira. Boleh kira satu persatu. Kamu boleh kira satu persatu. Contoh, kira yang pertama dulu. 2,000 tambah dengan RM. 1,000 bahagi 2, 500 lah kan? Kuduk. Dia akan jadi nilai tu. Lepas tu tambahkan. Sama ke? Jangan kira kamu. Kan cikgu ni kan mata kerom malam ni. Tak ada lah. Okey, yang lama, susut nilai yang lama, kamu tambahkan dengan susut nilai yang baru. Lama tu maksud cikgu yang cukup setahun lah. Okey, bukan lama yang susut nilai terkumpul 2,000 ni, bukan. Okey, lepas tu barulah kita kira dia punya SNT ataupun cikgu short form kan SNT kenderaan. SNT tu susut nilai terkumpul lah. Kadang-kadang berbelit lidah nak sebut. So RM 2,000 kamu tambahkan dengan 2,500 tadi. So siapa yang jenis tak mahir kalau soalan yang melibatkan baru, ada benda aset yang baru. Kamu kena tengok dia dah rekod ke tak rekod ke. Kena tengok seluruh soalan. Dapatlah RM 4,500. So sama juga kaedah je. Susut nilai ni kat belanja, susut nilai terkumpul ni dekat aset bukan semasa. Lajur yang kedua. Jangan buat ke bawah tu format lama. Tapi andailah kata tiba-tiba cikgu kamu terajar kat sekolah lama, tanyalah. Maybe cikgu tu terlupa sejenak. Okay, terguna formula lama. Formula baru yang guna 3 lajur tu lah ataupun yang guna 4 lajur. Kalau cikgu tengok SBP ke MRSM ke, kadang-kadang guna yang 4 lajur. Tak tahulah. Pun boleh, sama je. Diterima je. Okay. Sampai SPM nanti.
So, ni penyelesaian dia. So, mari cikgu save kan. Clear pula. Save. Nanti senang nak ni. Kita soalan yang ketiga. Sebenarnya melibatkan satu aset saja dan dia beri susut nilai terkumpul dia. So, ada yang keempat. Keempat ni pernahlah cikgu tunjuk dalam kelas. Tapi mana tahu lupa lagi. Kita try lagi sekali ya. So, benda yang sama. Benda yang sama. Kenapa cikgu tak ambil tu je? Ni tak cikgu clearkan saja. Tak nak lah. Tak comel ni. Okay, soalan yang kedua. Ada berapa orang dah ni? Ramai ke? Takkan? Ada yang masuk. Ada yang mau masuk? Bagus. Siapa ni? Oh, Hish nama dia. Siapalah Hish? Selamat datang Hish. Okay, soalan yang keempat lah kan. Tadi rasa 3. Soalan keempat. So, soalan keempat kita nak beri apa yang kita ada? Premis takkanlah. Kelengkapan. Dia sama je lebih kurang kelengkapan. Tapi maybe ada kat sekolah belajar nama dia lain ni. 15,000. Tak akanlah mahal sangat kelengkapan ni. Tapi aircon pun 15,000. Kelengkapan ni macam aircon, CCTV. So, kita ada lagi susut nilai terkumpul. Cikgu short form kan SNT. So, nanti senang bila cikgu ni. Kita nak ambil berapa je? 10% je lah. Kita ambil 10%, 1,500. RM 1,500. Sebab kaedah garis lurus juga cikgu buat ni. Okay. Kaedah garis lurus. So, sama juga macam tadi. Ada maklumat tambahan. Biasa maklumat pula. Macam nak tulis cepat tak jadi. Maklumat tambahan yang pertama. Kenderaan pula. Kelengkapan. Kelengkapan disusut nilaikan. Kamu akan nampak ayat-ayat akaun ni macam lain macam sikit. Tapi kita fokus yang kira sebenarnya. Bukan tata bahasa dia. Kelengkapan disusut nilaikan 10% atas kos. Sama jugalah. Lepas tu dia kata terdapat RM banyak baik 2,000 lah. RM 2,000. Kelengkapan baru dibeli pada tahun semasa dan belum direkodkan lagi. Ayat panjang kan. Terdapat 2,000 kelengkapan baru dibeli pada tahun semasa dan belum direkodkan lagi. Lepas tu polisi syarikat ataupun polisi perniagaan merekodkan susut nilai yang baru dibeli setahun. Dianggap setahun. Okey. Dia adalah ayat panjang tapi lebih kurang macam ni. Polisi syarikat tu kata walaupun item tu baru beli tapi dia dianggap setahun. So macam mana nak kira? Akak baca katakan. Sikit je pun. Yang ni memang layak buruk sikit Batrisha seorang ni. Pendek je pun. Allah, dah lama sangat tak menulis ni. Yang H okey ke H? H baru masuk mesti terkejut kan? Tiba-tiba macam dia orang ni macam berkenalan je. Sebab ada lagi yang banyak kan kena tulis macam admit ke. Baru fresh ke lah admit. Admit lagi banyak kan. Account sikit-sikit je. Okay, jom kita tengok penyelesaian dia. Admit tak banyak. Admit. Itu banyak. Banyak nombor lah. Cikgu banyak ayat. Sebab account kan macam BM sikit. Okay, jom kita tengok penyelesaian dia. Allah, dia jadi bawah pula. So, kaedah yang sama. Okay, kenapa pula cikgu punya ni macam ke bawah pula. Tapi, nasib baik kalau saya tak ada admit.
Oh, patutlah. Zahirul. Baru cikgu perasan. Kamu. Sekejap cikgu panggil Zahirul. Dia ambil course yang tak ada NMAT tu. Okay, penyelesaian cikgu tak kat atas sikit lah. So, susun nilai ataupun SN sama dengan kamu boleh nak bezakan dia ataupun kamu gabungkan dia terus. Okay, kalau cikgu bezakan lah. Okay, nak nampak cikgu punya kiraan tu comel dan siapa yang tengok rakaman pun faham. Okay, 15,000 tambah dengan yang baru 10% darab dengan 2,000. Account memang perlu ada NMAT ke? Kalau dulu cikgu punya course memang perlu. Tapi sekarang dah tak kan? Ada juga account yang boleh ni. Maksudnya nak further study. Contoh nak masuk matrik ke. Tapi rasanya sekarang zaman kamu dah tak perlu tak silap cikgu. Kau tak silap cikgu lah. Sebab ada yang vocational punya ni kan. So dia orang memang tak NMAT kadang-kadang. Kalau zaman cikgu ya, siapa nak further study account, mesti kena ada NMAT. So kelas cikgu 6 orang je Melayu. Yang lain semua Cina. Cikgu ambil NMAT, fizik, kimia. Lepas tu dengan account. So soalan ni macam tadi, macam soalan 3 tapi gabungan dengan soalan 1, 2 sekali. Okay. So jadi 1,500 tambah dengan RM 200. Dia macam soalan tadi tapi dia kata dia anggap setahun. Mesti dia orang pandai. Siapa pandai? Yang ambil ni. Apa, kelas cikgu dulu ke? Memanglah semua pandai. Semua jadi doktor. Ada jadi doktor gigi. Jadi accountant. Yelah jadi accountant. Doktor gigi. Tiba doktor gigi. Bukan doktor gigi. Doktor gigi tu kelas sains. So, jom kita tambahkan yang lama 1,500 tambah dengan 1,700. Oh, Cina. Yelah, mestilah. Siapa je tak pandai kau berusaha. Tapi cikgu suka kalau waktu bahasa Melayu mesti dia orang akan datang pada cikgu. Dia bukan dia orang tak pandai. Maybe nak susun. Macam kita lah. Macam cikgu belajar Mandarin. Cikgu pun tak pandai nak susun ayat. So, kenalah tanya daripada yang lebih pakar. So, yang ni dapat 732 3,200. Tapi ramailah. Semua dah kerja yang pandai. Auditor ada. Ada kawan cikgu jadi flight attendance. Walaupun belajar perakaunan, jadi flight attendance. Comelnya muka dia. Macam-macam lah. Macam-macam sekarang diorang dah bekerja. Ada yang jual insurans. Macam-macam ada pekerjaan dia. Lagi-lagi tengah COVID ni. Tak tahulah kawan-kawan cikgu yang pramugara dengan pramugari pun ada yang resign jual insurans. Sebab diorang dah ada kemahiran ni nak mengira-ngira bagai ni. So diorang gunakan lah. Dia macam pelik kan tiba-tiba ni kan. Tapi rezeki masing-masing. Okay, ni soalan 4. Sepatutnya kita kena kira lah kalau tiba-tiba dia baru beli, kenapa nak kira sekali, betul tak? So tapi soalan ni diberi macam ni. Dia kata kalau baru beli, okay, dia still dianggap setahun. Ada juga. Dia asalkan mengikut polisi daripada syarikat tu macam mana. Tambah sikit atas lah. Nampaknya saya dia kat atas. First time gini jam buat macam ni. Okay, cikgu savekan ni. Semoga dia tersave lah, jangan terhilang pula. Okay, yang ni dah sampai soalan keempat. Semua yang susun nilai. Kamu nampak jenis-jenis dia selalu macam ni je. Kalau ada jenis yang pelik, jom kita beri jenis yang pelik pula. Okay, dah save. Okay, jom kita beri yang jenis yang pelik. Tapi dia panggil susun nilai juga. Ataupun atas kos juga. Okay, kita tengok soalan dia macam mana. Soalan yang kelima. Kita buat soalan-soalan je lah. Soalan kelima. Okay, soalan kelima ni yang pelik sikit. Okay, yang pelik sedikit. Dia menggunakan ayat atas kos dengan ayat
Hitam ni lah mata tengah berat. So yang pelik sikit mata berat lah Kita bagi nilai yang mudah jugalah 10,000. Okey. Susut nilai terkumpul dia. Kenderaan. Cikgu dah mula short form dah. Dah dia kata ada orang dah mata berat kan. Okey. Susut nilai kenderaan dia 1,000. Kita ambil nilai-nilai yang mudah-mudah je. RM 1,000. Nanti tunggulah cikgu punya kuis berdebar-debar hari Sabtu nanti Kalau form 5 hari Jumaat nantilah kuis berdebar-debar. So seterusnya kita buat dia punya maklumat tambahan. Maklumat tambahan. So bawah kaedah garis lurus ni sebenarnya kita ada satu benda yang kita panggil ansuran tetap. Jom kita tengok susut nilai kenderaan menggunakan kaedah ansuran tetap. Okey. Menggunakan kaedah ansuran tetap. Malam ni ada kuis ke tak ada? Tak ada kuis. Ni berborak santai je. Okey, susut nilai kenderaan menggunakan kaedah ansuran tetap. Tetapi dia tak ada bagi pun harga susut nilai. Cikgu just short form kan 10% Tapi dia tak ada pun bagi kita panggil nilai akhir dia. Okey, tak ada. So kalau tak ada, guna je susut nilai 10% ni. Okey, atas kos. Pernah juga melibatkan soalan yang berbentuk macam ni. Dia guna formula lain tapi dia tak ada bagi salah satu nilai yang formula. So kira macam biasa je. Maybe dia tak ada bagilah SNT kenderaan ni kita first time. So kalau tak ada, harap penyelesaian dia sikit. Ayat dia tak ada. Oh macam cikgu hilang je. Sebentar. Okey dah tak hilang. Penyelesaian. Dia mungkin ada. Sebab saya pernah jumpa soalan macam ni dan dia menyebabkan ramai orang terfikir. Okey, andai kata dia kata guna formula lain. Tapi tak ada pun maklumat formula lain tu. Macam ni lah kaedah ansuran tetap ni. Dia formula lain. Formula dia ada jenis macam ni. Ni formula dia. Harga ataupun harga kos. Cek bawah sikit chat kamu ni. Cek padam jap. Harga kos tolak dengan nilai scrap. Benda ni yang tak ada. Okey, bahagi dengan tempoh. Benda ni tak ada. Formula ni tak ada nilai scrap, tak ada nilai tempoh. Tapi dia suruh guna kaedah ansuran tetap. Okey. So kita guna susut nilai ni pun ansuran tetap lah dia kata. Tapi tak ada. So kita gunakan formula kaedah garis lurus yang biasa. Kalau cikgu boleh buat kat sini. Mesti sama juga. Susut nilai akan jadi 10% darab dengan RM1,000. Lebih kurang macam ni lah soalan dia. So bila kamu dapat soalan, perhatikan dulu. Ni 1,000. Tu SNT dia. Kalau kamu nampak cikgu dah makin lama makin short form kan cikgu punya. Sebab bila kamu mengira account, takut tak sempat. So kita short form kan saja. Tapi bila kamu bagi dalam jawapan kamu, janganlah short form. Ini pengiraan di luar. Okey, pengiraan di luar. Macam contoh kamu nak buat untuk kita panggil objektif. Okey, soalan objektif. So kenalah buat style macam ni. Contoh yang cepat sikit. Sebab kalau lama macam contoh cikgu kata susut ni dah terkumpul, sampai berbelit lidah cikgu nak cakap itu. So kalau kita ada formula yang lebih mudah, so kita gunakan. Sekejap cikgu savekan ni dulu. Okay, ni soalan 5 yang nampak macam pelik tapi guna kaedah yang sama. Garis lurus juga. Okay, kita masuk lagi satu formula. Sempat rasanya. Kaedah baki berkurangan. Okay, kaedah baki berkurangan. So, kita guna formula dia. Ini kaedah yang baru. Formula yang baru. Okay, formula
Formula yang kedua lah cikgu panggil. Kita gelar dia sebagai kaedah baki berkurangan. Okey. Ataupun nilai buku. Okey, dua je nama dia. Kaedah baki berkurangan ataupun nilai buku. Kaedah nilai buku. So formula dia adalah sama dengan peratus juga. Peratus susun nilai. Susun nilai ataupun SSN. Darab dengan dalam kurungan harga kos kena tolak dengan susut nilai short form dan ringkas. Malam-malam ni kan. Okay, ni formula dia. So, jom kita tengok contoh dia. Contoh yang pertama. Tukar sikit. Contoh yang pertama. Ini pendek sikit tapi yang ni pun paling kompleks lah. Untuk formula kedua ni sebab maybe salah baca. Okay, selalu orang salah baca. So, harap kita tak salah baca lah. So, contoh pertama. Harga pun sama dia bagi. Okay, cikgu bagi kenderaan juga. Kenderaan RM10,000. Sama juga. Saja cikgu suruh menulis. Setelah tak ada susut nilai terkumpul yang pertama kali ni. Okay, maklumat tambahan dia. Cikgu short formkan lagi. MT dia susut nilai 10% atas baki berkurangan. So, cikgu tak ada pun nilai susut nilai terkumpul yang lama. Okey, maklumat tambahan cikgu. Kan tak faham pula. Maklumat tambahan. Kita bagi. Yang tengok rakaman takut tak faham. Yang tengok rakaman, maybe adalah tak ni. Kena tertidur dah, 3 orang ni. Okey, susut nilai 10% atas baki Nak basuh berkurang. muka jap. Nak semua kerja. Oh, tak jadi berhantu ni. Ada lagi. Dia dah berat dah mata. Zahirul. Milo ada tu sedapnya. Cikgu nak buat next term aja lagi. Esok cikgu cuti. So, harap boleh buat asam. Milo ada tepi. Memang meriah lah kau malamnya. Okay, contoh yang pertama. Kaedah penyelesaian dia pula. Okay, kaedah penyelesaian dia. Cikgu letak kat sebelah-sebelah. Tadi tak ada error. Sekarang ada error sikit kena cembot ni. Okay, penyelesaian yang pertama. Kaedah baki berkurangan penyelesaian. Oh, dah sampai dah. Kenapa pula? Pergilah buat air, ya Allah. Okay, penyelesaian dia pertama. Macam-macam saya kira malam-malam. Sama dengan. Okay, dia suruh guna kaedah baki berkurangan. Tapi kita tak ada pun yang kita panggil. Hilang pula. Okay, yang kita panggil susut nilai terkumpul. Soalan ni. Soalan tak ada. So, kalau tak ada, tapi cikgu akan masukkan sama macam formula. Okay, sama macam formula. So, susut nilai dia 10% darab. Harga kos kita tahu 10,000. RM 10,000. Tolak. SNP tak ada. So, cikgu letak kosong. Okay. Cikgu still ikut formula supaya nak elak salah. So, ini dapat RM 1,000 jugalah. Okay, kalau susut nilai terkumpul dia pula pun sama. Akan jadi RM 1,000. Sebab first time. Okay, sebab first time dia ada susut nilai. Sebab tak ada susut nilai SNT kat sini. Okay, maklumat yang atas tak ada. So, dia macam kaedah garis lurus juga. So, cikgu ini. Okay, sama macam kaedah garis lurus. So, ni untuk formula kedua, contoh pertama. So, kita save dahulu. Okay. Formula kedua, contoh yang kedua.
Kita bagi banyak contoh malam ni. Okay, formula kedua, contoh kedua. Tak payahlah cikgu padam ni. Cikgu just tukar je kat sini. Contoh kedua. Nyebuk seorang ni. Pergilah buat sini. Instant pun ada melu. So sama juga tapi just cikgu tambah SNT kat bawah dia. 0, 0. SNT kenderaan. Okay, RM 10,000 tapi kat sini ada RM 1,000. Ni cikgu tambah 1,000. Jauh dah malam. 0, 0. Okay, ni contoh kedua. Contoh kedua ni just cikgu tukar kat sini tapi kiraan dia akan jadi lain. Okay. So sebabkan ada susun nilai terkumpul, cikgu tolakkan 1,000. Tak jadi pula tambah di sini. So dia akan jadi 900. Tolak 1,000 jadi berapa? 10,000, 10,000, 9,000 kan? 9,900 lah. Apa yang main? Malam ni habis sikit. Dan kan hari Sabtu lemau. Okay, 900. So untuk SNT cikgu akan tambah dengan RM 900. Ini yang contoh yang kedua. Cikgu just tukar je. Sepatutnya buat macam ni dari tadi kan. Dia save contoh yang kedua. Okay, sama macam tadi. Just cikgu tambahkan SNT. Dia penat sikit tangan. Zahira menyalin. Okay, jom cikgu bagi soalan yang ketiga. Contoh dia dulu. Okay, sepatutnya sekali dengan latihan. Tapi malam ni cikgu bagi contoh. Nanti kalau ada soalan, cikgu beri banyak sikit. Okay, next. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, cikgu tukar lagi kat sini. Tengah hafal cara buat melo. Kamu jangan, hari tu form 5 hari dia bagi cara nak buat kek batik. Kan batik Syah? Okay, contoh yang ketiga. Maklumat tambahan dia bertambah je lah. Kan dia bagi ni kek batik. Tadi belah betul. Macam. Okay, maklumat tambahan ni cikgu tambah sikit. Terdapat takut dapur meletup. Terdapat RM berapa kita nak letak? RM 2,000. Masalahnya lelaki yang bagi sepi tu hari tu cikgu. So dia dapat RM 2,000. Nilai kenderaan baru dibeli. Belum direkodkan lagi. Kenderaan ini baru dibeli pada bulan Jun 2020. Tempoh rekanan berakhir. Banyak sikit ni, ya Allah. Jangan kacau. Cikgu habiskan dulu. Tempoh berakhir 31 Disember. Setiap tahun. Okay, penyelesaian dia saya padam dulu. Penyelesaian dia bukan yang ini. Okay, ini tambah sikit. Okay, boleh tahanan tambahan dia kan. Naikkan sikit. Formula sama je macam atas. Tapi ni contoh yang ketiga. Kalau siapa yang tengok akan macam, cepatnya bertukar. Cikgu ambil nilai yang sama je. Okay, nilai yang sama. Tapi ada banyak maklumat di dalam ini. So, ini maklumat pertama. Maklumat yang kedua. Maklumat yang ketiga. Gelap masa ni.
Ya Rabbi. Tapi yang bagi tu tak siap cikgu memang lelaki pun dia bagi sepi cik batik. Tak apalah, sama-sama masak kat rumah, apa salahnya. Okay, penyelesaian dia agak panjang sikit. Tak, gelap kalau meletup. Cerah kalau tak meletup. Kalau sedap lagi bonus. Oh, tiba-tiba kes sikit batik pula malam ni. Okay, jom kita selesaikan soalan ni. Kan kawan sambung lah dia batik tu. Okay, kalau soalan ni, kaedah bagi berkurangan. Macam tadi, waktu kaedah kat garis lurus, kamu kena asingkan juga. So, kita kira yang, sepatutnya tak padam-padam. Okay, kita kira yang lama dulu. 10% darab dengan harga kos 10,900 tadi kan. Tapi kita buat jugalah. Tolak dengan 1,000 tadi. Tambah dengan yang baru beli. 10% darab dengan baru beli 2,000. Tapi 2,000 ni tak ada susun nilai terkumpul lah. Baru beli kan. Darab dengan tempoh. So dibeli pada bulan Jun. Anggap akhir Jun lah pada akhir bulan Jun. Kalau tidak nanti susah nak kira. So akhir bulan Jun. Lepas tu bagi tarikh. Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Kita senang. Separuh je. Okay, sini. Boleh ke cikgu panjangkan lagi? Gede. Saya tak lawa pula. Kan. Just cikgu letak bawah lah. Okay, dia ada dua. Satu aset baru, satu aset lama. So, aset lama, memang ada susun nilai terkumpul. So, cikgu tolak kan. Lepas tu dah 10%. Yang lama tak ada susun nilai terkumpul. Cikgu dah 10%. Lepas tu cikgu dah dengan 6/12. Ni akhir bulan Jun lah. Jun ada 30. 30 kan. Senang sikit kamu nak kira. 6/12. Kita yang buat soalan. So yang first tu kita dah dapat tadi RM900. Tapi yang second ni dapat berapa? 10% darab 2,000 darab 6/12. Dapat berapa? Mari kita tengok. Ke semua dah syahid? Buat Milo tak jadi. Kita tutup sikit ni. 900 tambah dengan 200 bahagi 2. 100 lah. So dapat 1,000 balik. Allah dapat 1,000 balik. Kira kamu ni. Kalau kelas form 4 kamu suruh Naimi. Naimi tak kira. Tiba-tiba mention Naimi. Sama tak nilai dia? So cikgu just tambahkan. Tengah, okey. Double check. Kita bersama-sama kira. Saya suka sangat orang. Yalah, kamu jenis ceria kan? Bagus ceria. Sama. Saya kira terlampau cepat. Zahira kira juga sambil menyakap orang tu. 1,000 dengan 1,000. Saya ikut jawapan. Oh. Nampak Batisha? Oh, siapa yang H tadi? H tadi senyap je. Are you okay H? Boleh jadi M cikgu. Jangan buat drama pula kat sini. Ke Melo kamu tak jadi lagi Zahira? Tak adalah ramai peminat. Oh H perempuan punya. Saja perempuan punya. Okay, dapatkan saya ikut jawapan cikgu. Betul lah betul. Sama je dua orang ni. Cikgu save dulu jawapan cikgu. Okay, yang ke
Saya tu belajar account. Okay, yang ni cikgu beri kepada kamu. Dia tak kuis tapi kamu kena selesaikan. Soalan cukup mas. Soalan cukup mas. Okay, cikgu gabungkan beberapa aset. Kita ada kenderaan. Bukan jadi warna hitam lah. Okay, soalan cukup mas yang pertama. Kenderaan. Lepas tu cikgu ada nilai yang selalu cikgu ambil dari tadi. Kira ya Rabbi. Manalah Batisha tak kata gelap masa depan tadi. 10,000. Lepas tu kita ada susun nilai terkumpul kenderaan dia. Ni kita gabungkan terus. RM 1,000. Lepas tu kita ada. Tadi kita ambil apa lagi? Alatan pejabat Kita ada alatan pejabat. Nak senang tangan. Kita ada alatan pejabat 15,000. Dan kita ada, tu je lah. Pendek sikit soalan cepu mas ni. So, kita tambah maklumat tambahan dia pula. Tapi betul juga kan kalau kita tengah menyalin kadang-kadang tak sempat juga macam mana. Jom kita jawab. Bagi cikgu tambah maklumat tambahan. Boleh kita tengok sambil-sambil cakap pasal Melo tadi. Dengar ke tak. Susun nilai aset. Bukan semasa. Cikgu gabungkan soalan ni. Kalau kenderaan 10 sebab nilai buku. Kamu buat penyelesaian je. Boleh lah. Nanti dia punya ni. Kamu tengok dalam Telegram nanti. Kenderaan. Alatan pejabat. Panjangkan sikit. Ni kalau dalam soalan SPM sebenar pun ada juga yang style macam ni. Yang ni 5% atas kos. Ni ibu tanya orang. Dah, jom. Maklumat tambahan ni je. Yang tengah tengok video pun boleh try juga. Lepas tu kita tengok jawapan dia. Hero ni duk tanya. Orang punya okey ke tak. So, kita ambil video. Okay, dua-dua saya kena susun nilai dia. Dia tengah fokus tu lah. Zairo jangan kacau. Mentang-mentang dia boleh guna emoji bagai ni. Okay, kita bagi masa kamu 2 minit. 3 minit. Dah siap. Zairo tak nak salin. Ni, selesaikan. Tut, tut. Semua orang tengah fokus sekarang ni. Tudung, tudung. Saya ada lagi. So ada 2 lah cikgu nak. 1 SN kenderaan bersama dengan SNP dia. Satu. Oh, 1. Okey. Uish, saya kira cepat kira. Itu kan soal saya tu. Ni saya. Tengok gelap. Okey. Nanti soal perempuan pula cikgu dengar.
Astagfirullahaladzim. Alatan pejabat. Oh, dia berlainan bukan sambung. Wih, lain. Jangan. Lain ya? Allah, salah pula. Ada dua aset kat sini. Ada dua aset. Habis tu macam mana nak pakai SNT alatan pejabat? Hah? Mana ada SNT alatan pejabat? Yang lama tak ada. Yang baru je lah. Maksudnya kalau barunya ambil yang SN alatan pejabat juga ah. Mm-mm. Okay, so dapat dah jawapan dia. Oh, itu je dia nak clarify kan. Okay, so SN kenderaan Nah, SN kenderaan berapa? 1,000. Astaghfirullahaladzim. Jangan. Atas nilai buku. Ada minggu macam mana? Nilai buku tu nampak sangat dia buat melo tadi. Dia tak fokus. Kaedah baki berkurangan. Ini sama macam kaedah baki berkurangan tadi. Baki berkurangan. Yang tolak tadi tu. Kau tolak. Oh, maksudnya 1,000 tolak 10,000 tolak 1,000 lah. Ha. So dapat 9,000 lah. Oh. So SN dia jadi? Dah 9,000, 9,000. Okay. Darat. SNT ke? Apa dia? Okay. Oh, tiba-tiba tersekat lah. Mungkin soalan yang sama kot. Okay, SN kenderaan 9,000. So SNT kenderaan. Astaghfirullahaladzim. Darat lah 10%. Gelas 9,000 tu. Ah, okay. So, faham. Faham. Ha. Kita tadi Otak jam juga. tadi. So 900. 900. So, siapa yang tengok video ni kalau sama juga keadaan dia, gelak kata dia sendiri je lah. 10,000 tolak Tambah. 1,000. Tak, ni cikgu buat kiraan dia dulu. Okay. Ni. So 900. 900 hilang 900 cikgu. Okay, tu 900. SNT dia akan jadi RM 1,000 tambah dengan dah hilang langsung ni. 900. Maka dapatlah RM 1,900. Bahaya tu. Baru je bagi tadi. RM. Ini kita buat sebelah-sebelah lah. Okay, ada dua aset cikgu. Satu kenderaan. Kenderaan punya susun nilai semasa 900. Tapi bila gabung dengan susun nilai terkumpul lama 1,900. So, susun nilai alatan pejabat pula. 750. 750. Kenapa ada 1,000? Tadi jawapan. Itu sebab yang 1,000 tambah 750. Aduh. So, susunnya 5% darab dengan 15,000 je lah. Sebab susun nilai garis lurus kan. So, dapat 75. Kenapa pelik sangat tu? Entah. Sebab dia tak percaya buat melo dia tadi kot. So, 750. RM 750. So, susun nilai alatan pejabat dia akan jadi 750 juga. Sebab dia tak ada yang lama. Aduh. Dia tak dia buat melo dia tu ke dia ni. Sekejap, kita save dulu yang ni. Soalan cepu mas. Soalan cepu mas ni. Dah, cikgu stop share. Cukuplah tu kamu berjaga. Jom tangkap gambar jom. Mari kita bertangkap ya. Gelap masa depan tapi cik. Nampak dia punya seorang ni. Sebabkan kita ada bertiga je. Berempat. Berempat lah sekali. So kita ada H. Kita tangkap gambar macam ni lah. Zahira nak buka kamera Zahira. Sekejap cikgu nak pakai baju sekejap. Astaghfirullahaladzim. Budak seorang ni. Mana lah nak buat belok mak dia takut. Jom. Nah, jom kita meeting. Sekali dengan H sekali. Siapalah H ni? Tak apalah, asalkan dia masuk. Baik Zahirul, lama betul. Dah macam perempuan pakai tudung pula ni.
Dah nampak dah. Sekejap, cikgu kena tutup chat dengan supaya nampak dia lawa sikit. Nanti cikgu post. Bye-bye. Sekejap. Satu. Abang Tisha angkat emoji kamu. Send. Menangis sih. Okay lah. Terima kasih semua menjoin cikgu punya ni. Sekejap. Mana galeri? Stop balik. Stop meeting kita. Thank you. Dah habis dah meeting kita. Cukuplah ke 12. Cinderella nak pulang. Annyeong. Bye. Jumpa kelas next. Bye Hish. Bye Zahirul. Bye-bye. Sama-sama. Ya, cikgu. Baik, cikgu. Buatlah melo kamu tu Zahirul. InsyaAllah jadi. InsyaAllah jadi. Okay.